Apabila kita melihat sejarah, ada banyak firman Tuhan yang kita tidak faham maksudnya. Dari perspektif kita, nampaknya B lebih baik daripada A, dan C lebih baik daripada B. Namun, Tuhan menyuruh kita pergi ke A. Walaupun sempitlah pintu dan sempitlah jalan yang hanya beberapa orang mendapatinya, kita menyedari bahawa itulah jalan yang menuju ke kehidupan. Inilah jalan yang harus kita ambil. Mari kita lihat buku Ulangan bab 8. Bahkan dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun pun, firman Tuhan, kamu tidak tahu sekarang, tetapi akan memahaminya kelak, sedang dipenuhi. Mari kita lihat bab 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahawa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahawa Tuhan, Tuhanmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Mari kita lihat apakah kehendak Tuhan dalam membimbing mereka di padang gurun selama 40 tahun. Mengapakah Tuhan membimbing mereka ke jalan, di mana kadang-kala mereka tidak dapat makan dan minum? Mari kita lihat ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk apa pada akhirnya? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Kerana tiada air untuk diminum atau untuk diberikan kepada ternakan, kelihatannya mungkin seperti malapetaka atau kesukaran besar akan datang serta-merta. Namun, Tuhan sentiasa berada di sana pada setiap saat dan melihat situasi itu. Tuhan melihat iman yang macam apa kita miliki dalam setiap situasi. Dengan menguji dan memurnikan kita, Tuhan mahu memberi kita berkat pada akhirnya. Ini adalah kehendak Tuhan yang besar. Sepanjang hidup di bumi ini, kita mungkin menghadapi masalah keuangan, kesakitan akibat penyakit, kesulitan dalam pelbagai persekitaran yang tidak diingini, dan banyak lagi. Saya fikir tiada seorang pun di bumi ini yang hidup tanpa masalah-masalah itu. Bukankah bumi ini kota perlindungan? Tiada orang yang selesa semasa tinggal di kota perlindungan. Kita harus ingat fakta ini. Kehidupan orang itu lebih baik daripada saya. Pemikiran ini salah. Jika kita perhatikan kehidupan mereka, kita akan dapati ada juga kepayahan, kepedihan dan penderitaan bagi mereka. Tiada seorang pun di bumi ini yang hidup seperti putri dalam cerita dongeng. Sekarang, kita hidup dengan kerisauan, tetapi apakah yang akan diberikan Tuhan kepada kita pada akhirnya selepas membimbing kita dengan cara ini? Ada tujuan besar Tuhan untuk memberi kita berkat. Oleh itu, kita perlu memahami kehendaknya dan mengatasi kesukaran sementara yang sedang kita alami. Jika Yusuf tidak pergi ke Mesir, bangsa Israel tidak akan dibentuk. Ia takdir Tuhan yang hebat. Yusuf hanya melaksanakan sebahagian daripada rancangan Tuhan. Yusuf sungguh menjalani kehidupan yang sangat bergelora. Apabila dia menghadapi kesukaran, dia berasa bahawa masa itu tidak adil. Dalam perspektifnya, dia melakukannya dengan baik, manakala yang lain kelihatan kurang. Namun, kemudian dia menyedari bahawa Tuhan sedang membimbing dia pada setiap saat. Hari ini juga, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku di hadapan kita.
Kita harus percaya bahawa Tuhan sedang membimbing kita ke jalan yang membolehkan kita menerima berkat. Kalian semua, kita harus menyedari ini dengan membaca Alkitab.